Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh al-madrasah al-madkhal ila dirasatil fiqh al-islami. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus pengajian kita fiqh pada zaman tabi'in. Kita lihat, semalam kita dah bincangkan panjang lebar mengenai dengan beberapa perkara pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in telah lahirlah, kita panggil apa, al-ittijahat al-ittijahat as-siyasiyah, iaitu pergolakan politik, dan juga munculnya madrasah fiqh. Pada hari ini insya-Allah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita lihat masdar fiqh pada zaman tabi'in, sumber fiqh pada zaman tabi'in. At-tabi'in, orang yang hidup pada zaman tabi'in ini, mereka melalui manhaj sahabah, cara seperti mana sahabat pada mencedok hukum hakam, mencedok dalil mengenai hukum hakam. Okey, mereka membahaskan, mencari yang pertamanya apa dia, iaitu Al-Quranul Karim. Kalau ada, mereka berpada dengan Quran. Kalau tak ada, mereka gunakan hadis untuk merungkaikan kemusykilan isu yang berbangkit pada ketika itu, pada zaman tabi'in. Jika tak ada, maka pada ketika itu mereka cuba cari ada tak ijtihad di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Sekiranya ada, maka mereka akan guna ijtihad, fatwa di kalangan sahabat. Jika mereka tak dapati apa-apa ijtihad, fatwa, pendapat di kalangan sahabat, mana isu tu tak dibangkitkan pada zaman sahabat, tak ada, maka mereka akan berijtihad birra'i, akan ijtihad birra'i, dan ijtihad birra'i ini mereka akan meraihkan, menjaga dawabit, disiplin-disiplin ilmu, al-quyud, dan juga qaid-qaid yang mana sahabat meraihkan perkara tersebut pada ijtihad mereka. Seperti mana sahabat berijtihad, mereka menjaga disiplin-disiplin ilmu, seperti itu juga at-tabi'in, mereka juga menjaga disiplin-disiplin ilmu dalam berijtihad. Oleh kerana yang demikian, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sumber hukum hakam pada zaman tabi'in ini sebenarnya ada 5. Perkara yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma', yang keempat adalah fatwa di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, fatwa ataupun ijtihad, pendapat, qaul daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang kelima, yang terakhir adalah al-ijtihad bir-ra'i, iaitu mereka berijtihad dengan ar-ra'i, dengan pendapat mereka, berserta menjaga disiplin-disiplin ilmu. Kita lihat pada zaman tabi'in, Al-Quranul Karim, kita nak bahaskan yang pertama. Al-Quranul Karim pada zaman tabi'in, mereka memang betul-betul jaga. Selepas mana telah sempurna dikompilekan Quran, ditadwinkan dan disebarkan Quran ini pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, jadi mereka cuba untuk betul-betul jaga, mengambil berat, cakna tentang hafazan Al-Quran dan juga penulisan Al-Quran. Di antara aham mimma qama bihil ulama,
di antara perkara yang terpenting sekali yang ulama cuba untuk mudahkan dalam dhabit al-Quran adalah tanqitul Quran wa tashkilih, iaitu meletakkan titik dan juga meletakkan baris. Itu antara ulama cukup cakna lah mengambil berat tentang benda ni. Kerana Mashaf Osmaniyah, Quran resam Osmani tu, Mashaf Osmaniyah, sebenarnya dia tak ada titik, tak ada baris. Sebab apa tak ada titik, tak ada baris? I'timadan ala saliqatil arabiyyah. Kerana itulah tabiat orang Arab, memang tak perlu kepada titik, kepada baris. Mereka tengok tulisan, mereka dah faham. Siyaqul ayah, siyaqul kalam, daripada penulisan mereka dah faham. Tak perlu lagi tulis titik, tak perlu tulis baris. Jadi huruf ba, ta, sa, tak ada titik pun ba, tak ada titik pun ta, tak ada titik pun sa, sama je rumah dia. Tapi mereka tahu, sebab mereka itulah dipanggil as-saliqatul arabiyyah. Tabiat orang bahasa Arab ni, mereka tengok, mereka faham. Tak perlu nak fikir ke apa, tak perlu. Huruf jim, ha, kha, jim sama, cuma titiknya tak ada. Kha sama dengan ha, titik tak ada. Itu yang mereka ulama-ulama cuba bangkit pada zaman tabi'in untuk menguruskan perkara ni. Sentiasalah dalam keadaan seperti ini, sehinggalah mereka cuba usaha nak letak titik, letak baris, sampailah masuknya orang-orang ajam. Bila orang ajam, orang bukan Arab, bila mana dah ramai masuk Islam, maka dah banyak salah lah. Sebab orang Arab ni, orang ajam ni makna bukan orang Arab. Mereka tidak ada as-saliqatul arabiyyah. Tengok aja mereka dah tahu dah. Nampak? Jadi sebab itu mereka baca Quran tak ada baris, tak ada titik, salah habis. Banyak kesalahan. Dan juga memberi laluan kesalahan ni kepada bahasa Arab. Sebab apa? Bahasa Arab tu indah, tetapi disebabkan tak tahu baca, sebab tak ada titik, tak ada baris, maka berterabur, cacar merba jadinya. Maka ulama bangun untuk meletakkan titik, meletakkan baris. Mereka ambil tugasan, dan telah sempurnalah yang demikian itu, tapi bukan sekaligus, beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, Abul Aswad Ad-Du'ali, yang wafatnya pada tahun 69 Hijrah, pada zaman Khilafah Al-Umayyah, Ahdul Khilafah Al-Umayyah. Kerana Al-Umayyah kita bincang semalam, bermula pada tahun 41 sampai tahun 91. Sampai tahun berapa? 91. Jadi maknanya tidak sampai ratusan tahun lah, cuma beberapa tahun je. Okey. Kemudian berpindah pula kepada zaman Ahdil Abbasiyah, kemudian Osmaniyah. Okey. Abul Aswad Ad-Du'ali, dia cuba bangun untuk mengambil tugasan meletakkan baris untuk Al-Quranul Karim. Okey, ala hay'atin nuqatin fawqa al-harf lidhammah wa tahtahu lil kasrah. Dia cuba letakkan baris. Baris ni macam mana? Di bawah huruf dipanggil baris kasrah, di atas huruf ada di baris fathah, ada di baris dhammah. Nampak tak? Jadi inilah tugasan yang mereka cuba untuk kurangkan kesalahan orang-orang ajam dalam membaca Al-Quran. Kerana mereka dapat beza, oh ni bacanya apa? Bacanya baris depan, baris bawah, baris atas. Abul Aswad Ad-Du'ali, namanya adalah Zalim bin Amr bin Sufyan. Dia antara kibarut tabi'in, tabi'in yang senior. Wali Qada'il Basrah. Dia juga sebagai wali, kita panggil apa, gubernur, macam menteri besar lah, di Basrah.
dia banyaklah mengambil hadis daripada kibarus sahabah. Banyak dia menuntut ilmu hadis ni, mengambil periwayatan hadis daripada sahabat-sahabat yang senior, sahabat Nabi. Seumpama dia ambil hadis daripada Umar ibn al-Khattab, Abul Aswad Ad-Du'ali dia ambil hadis juga daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Nampak tak? Jadi di sini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lihat pada zaman tabi'in dah ada dah kita panggil cetusan idea, dan juga telah pun dibuat cetusan tadi telah direalisasikan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat baris. Kemudian peringkat yang kedua, datang pula Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijrah. Jadi dia ini pada zaman Abbasiyah, selepas daripada itulah zaman Umayyah baru zaman Abbasiyah. Abul Aswad Ad-Du'ali zaman Umayyah. Adapun Ibnu Ahmad Al-Farahidi ataupun dipanggil Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berada pada zaman Abbasiyah. Dia cuba bangun untuk menjadikan dhammah itu waw saghiran fawqa al-harf, waw saghir di atas huruf, fathah alif saghir fawqa al-harf, kasrah ya saghir tahta al-harf. Kemudian dia meletakkan tanda sabdu dan juga sukun. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeza tau Abul Aswad Ad-Du'ali dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sebab apa? Abul Aswad Ad-Du'ali Abul Aswad Ad-Du'ali dia meletakkan baris bagi Quran, tapi dia tak letak baris dhammah fathah kasrah tu. Dia meletakkan titik, noktah. Contohnya, kalau mana baca baris tu, contoh zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau la raiba, okey, raiba macam mana? Kalau raibu macam mana nak letak? Dia akan letak titik di atas huruf ba tu, raibu. Mana letak titik, mana baca baris dhammah. Kalau baca baris bawah, dia letak titik di bawah tu untuk kasrah, mana raibi. Kalaulah baca baris fathah macam mana pula? Dia letak tengah-tengah. Jadi mana baca titik tengah-tengah, mana baca la raiba. Titik di atas mana baca apa? Baca la raibu, baca raibu. Okey, raibu. Tapi dalam Quran bila la raiba, mana titik di tengah-tengah. Maknanya baca raiba baris fathah. Sebab apa dia letak titik ni atas bawah tengah ni? Untuk membezakan, oh inilah baca baris dia bagi betul. Kalau tak berterabuk, sebab orang ajam dia tak tahu baris. Okey. Datangnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi zaman Abbasiyah, dia buat satu revolusi pembaharuan. Bukan lagi titik untuk meletakkan atas, bawah dan juga dhammah, fathah, dhammah, kasrah, tetapi diletakkan waw yang kecil di atas huruf itu adalah dhammah, fathah iaitu alif yang kecil di atas huruf itu adalah fathah, dan juga kasrah ya yang kecil di bawah huruf itu dipanggil sebagai kasrah. Kemudian diletakkan lagi tanda-tanda sabdu, sukun, tanda mati. Itu semua pencetus idea dia. InsyaAllah pahala akan sampai kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dengan sebab jasa beliau tetap dikenang sehingga ke hari ini walaupun mereka telah pun wafat. Okey. Sebab memudahkan umat Islam untuk membaca Quran. Kita lihat punca daripada yang demikian ni, cetusan daripada Abul Aswad Ad-Du'ali yang awal-awal ni. Sebab apa tau? Selepas mana seorang lelaki dia dengar ada orang membaca apa? Firman Allah Ta'ala, ambil Quran tu terjemahan dalam surah apa nama surah Bara'ah, surah At-Taubah.
bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Nampak? Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nas, dan satu maklumat, satu pemberitahuan daripada Allah dan juga Rasulnya. Minallahi wa rasulih, daripada Allah dan juga Rasulnya. Apa dia? Kepada manusia pada haji akbar, bahawasanya Allah Ta'ala berlepas diri daripada orang-orang musyrikin dan Rasulnya juga berlepas diri. Nampak tak? Berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi tuan-tuan lihat dalam ayat ini, apa dia? Apa ayat ini nak bagi tahu? Kesalahan bila tak ada baris ni, kesalahan seorang lelaki baca wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Okey, maksudnya tersalah baca baris. Yang betulnya wa rasulih. Kemudian dengan sebab itu Abul Aswad Ad-Du'ali meletakkan titik di bahagian bawah menunjukkan bacanya wa rasulih, bukan wa rasuluh. Wa kana yaqul liman wada'a hadha an-nuqat fil mushaf. Okey. Sebab apa ya? Jadi makna lain. Annallah, sesungguhnya Allah bari'un, Allah berlepas diri. Allah berlepas diri. Nampak tak? Mana dia annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Bila mana dia letak, dia baca baris bawah, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Apa maksudnya? Maksudnya akan jadi lari jauh, memang berbeza betul makna dia, iaitu Allah Ta'ala akan bebas, berlepas diri, tak nak ambil tahu tentang orang musyrikin dan juga tentang Rasulnya. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksud Allah Ta'ala tak ambil tahu tentang Rasul. Rasul tu bacanya baris lain. Kalau baca baris bawah, dia akan ada makna lain, mana Allah Ta'ala tak ambil tahu tentang orang musyrikin dan juga tentang Nabi. Tapi bila baca wa rasuluh, bermaksud Allah Ta'ala berlepas diri, Nabi pun berlepas diri terhadap orang-orang, perbuatan orang-orang musyrikin. Nampak? Itu perbezaan dia tu. Cukup penting baris. Kemudian kita lihat lagi. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, Abul Aswad Ad-Du'ali dia letakkan titik je. Kalau baca depan, baris depan titik di atas, baris bawah titik di tengah, baris atas titik di tengah, titik di tengah, baris bawah titik di bawah huruf tu. Khalil Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi telah meletakkan baris dhammah tu waw kecil, fathah tu alif kecil, kemudian kalau kasrah tu adalah ya yang kecil di bawah huruf. Ya kecil, maknanya baris bawah lah, seolah-olah ada ya. Okey. Kemudian datang pula Nasr bin Asim dan juga Yahya bin Ya'mar. Mereka berdua meletakkan titik pula untuk Quran, seperti mana kita lihat pada hari ini. Sebab apa? Untuk membezakan huruf ha, kha, ha, untuk bezakan huruf ba, ta, tha. Nampak? Dal dengan zal, dia akan jadi beza bila ada titik. Sebab itu yang pertama mereka cuba usaha untuk betulkan apa? Baris. Kemudian mereka cuba pula
pada peringkat yang ketiga untuk meletakkan titik. Walaupun titik ni sebenarnya digunakan Abu Aswad Ad-Du'ali sebenarnya untuk baris titik ni, bukan pada huruf. Letak dekat huruf tapi untuk menandakan baris. Tapi di sini Nasr bin Asim dan juga Yahya bin Ya'mar, mereka nak letakkan titik untuk membezakan satu huruf dengan huruf yang lain. Okey. Nasr bin Asim bin Amar bin Khalid Al-Laythi Al-Basri, seorang tabi'in. Yahya bin Ya'mar Al-Basri Abu Sulaiman, dia juga seorang tabi'in, dan dia ini kita panggil nahwiyan, ulama nahwu. Dia adalah sahib ilmu bil Arabiyyah wal Quran. Dia adalah mempunyai kekuatan lah ilmu pada bahasa Arab dan Quran. Yahya bin Ya'mar. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi, walaupun daripada zaman Abbasiyah, nama dia Abu Abdurrahman Al-Basri An-Nahwi. Ulama nahwu ni, ulama bahasa, tabi'i. Dia adalah orang tabi'in. Wa huwa awwalu man wada'a ilmu al-arud. Dia lah orang yang pertama yang mencetuskan ilmu arud, yang membuatkan ilmu arud, cetusan idea dia. Ilmu arud ni kalau di stam ataupun tuan-tuan ambil kuliah kesusasteraan Arab, ada ilmu al-arud, dia ada wazan-wazan dia lah, qafiyah dia kita panggil. Macam mafa'ilu, dia mustaf'ilun, dia ada wazan-wazan dia. Tu tuan-tuan perlu belajar lah. Seronok belajar dia, pandai ilmu al-arud ni. Dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni juga sebenarnya dia adalah guru kepada Sibawayh. Sibawayh tu anak murid dia. Sibawayh tu tuan-tuan biasa dengar lah kot. Seorang guru yang seorang ulama nahwu yang hebat. Kitab-kitab nahwu sebutkan nama dia. Dan Sibawayh telah mengambil ilmu nahwu daripada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Okey. Kuatkan kipas sikit, panas. Okey. Boleh ambil balik Quranul Karim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi seperti inilah. Dimasukkan titik-titik baris-baris ke atas huruf dalam Quran. Tak semua yang tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memudahkan pembacaan Al-Quranul Karim, menjaga Quran daripada tersalah, terkeliru, dan juga menjaga Quran keagungan Quran daripada terpesong, sehingga Al-Quran ini menjadi a'la darajatil hifzi, iaitu kita panggil darajat yang tertinggi, derajat yang tertinggi. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quranul Karim. Okey, itu berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan Quran. Titiknya, barisnya pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in ini juga hadis menjadi rujukan yang kedua. Okey. Apa yang berlaku pada zaman tabi'in, iaitu tadwinus sunnah an-nabawiyah, dibukukan hadis, dan juga telah muncul hadis-hadis yang maudhu', yang palsu. Pengumpulan Al-Quran ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah telah dikompilkan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Setiap daripada keduanya berada pada zaman sahabat. Adapun hadis, maka falam tajma' ala hadzal nahwi fi asri sahabah, tidak dikumpulkan ke atas cara ini pada zaman sahabat. Illa tadwin al-fardi. Tuan-tuan, sahabat nak kumpulkan hadis, mereka ada buku catatan juga, ada catatan mereka tersendirilah. Cuma catatan mereka ni dipanggil at-tadwin fardi, simpanan mereka. Di mana dawana ba'du sahabah, mereka telah buat catatan untuk diri mereka, apa yang mereka dengar daripada hadis Nabi SAW. Pada zaman tabi'in,
tadwin tu ada, pembukuan tu ada, bukan pembekuan, pembukuan tu ada. Dan daerah ataupun putaran tadwin al-fardi itu menjadi luas, berbanding pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab itu dhillut tahdid wa sima' fi riwayat al-hadith wal ghalib fi hadzal asr. Pada zaman ini juga kebiasaannya ada disebut sebagai pengriwayatan hadis. Ulama yang menceritakan hadis, ulama yang ada ulama yang mendengar hadis. Okey. Sebab itu kita panggil kebiasaan pada zaman tabi'in ni zaman meriwayatkan hadis. Pada akhir zaman tabi'in, maka sebahagian ulama telah mengambil berat untuk membukukan sunnah hadis, membukukan hadis. Tetapi baqiya hadza tadwin, masih berbaki pembukuan ini fi nitaq mahdud, iaitu dalam tersebarnya buku hadis ini kita panggil dalam terbatas. Dia tak menyeluruh. Pada zaman tabi'in ada, bukan tak ada, tetapi tak menyeluruh. Apabila dilantik saja Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, dia wafat pada tahun 101 Hijrah, dia telah menulis kepada ulama-ulama pada zaman dia dan perintahkan mereka supaya bukukan hadis. Yang demikian tu pada tahun 99 Hijrah. Nampak tak? Dia wafat tahun 101. Pada yang dia suruh, dia suruh ulama-ulama tulis itu pada tahun 99 Hijrah. 3 tahun sebelum dia wafat. Kemudian datanglah perintah dengan sebab takutnya min zihabi katsir min hamalatil hadis min sahabat tabi'in. Datanglah perintah kepada Umar ibn Aziz kerana dia takut hilangnya kebanyakan daripada penanggung hadis, dipanggil orang yang hafal hadis di kalangan sahabat dan juga tabi'in telah pun ramai yang mati, wafat. Jadi sebab itu dia perintahkan supaya tulis balik. Siapa perintahkan? Umar ibn Abdul Aziz. Kerana dia takut bercampur hadis sahih dengan hadis palsu. Untuk rujukan generasi yang selepas ni. Selepas mana wada'a ahli ahwa, memaudhu'kan orang-orang mengikut hawa nafsu ni, mereka memaudhu'kan hadis. Seperti mana puak-puak rawafid, iaitu puak-puak rafidah. Rafidah jamak dia rawafid. Mereka ini adalah ghulatus syiah, pelampau syiah. Okey. Dasu ala nabi masya, mereka akan ambil apa yang mereka nak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari menegaskan mengenai perkara ini. Imam Bukhari kata apa? Kataba Umar bin Al-Aziz ila Abi Bakr bin Hazm, unzur ma kana min hadits Rasulillah faktubuhu fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama wa la taqbal illa hadits an-nabi wal tufshu al-ilma wal tajlisu hatta yu'allim ma la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Imam Bukhari sebutkan mengenai perintah menulis hadis. Apa dia? Umar ibn Abdul Aziz telah menulis satu surat, dihantar kepada Abu Bakar bin Hazm, dipanggil Ibnu Hazm. Umar kata, unzur ma kana min hadis Rasulillah faktubuhu. Apa yang daripada hadis Nabi yang kamu pasti tulis. Sesungguhnya aku khawatir pengajian ilmu dan juga aku khawatir terhadap kematian ulama. Wala taqbal
illa hadisan Nabi, jangan kamu terima melainkan hanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshu al-ilma, sebarkanlah ilmu. Wal tajlisu, hendaklah kamu sebarkan ilmu, wahai Ibnu Hazam, dan juga kamu duduk sehinggalah diketahui orang yang tak ketahui, orang yang tak faham, yang tak tahu, dia dapat tahu, dapat faham bila kamu duduk bersama dengan dia. Kerana ilmu tidak akan binasa, sehinggalah ilmu tidak akan mati atau binasa, melainkan sehinggalah yakunu sirran, sehinggalah jadilah ia sirran, secara rahsia, pelan-pelan, tak dapat disampaikan kepada awam. Okey. Jadi Umar bin Abdul Aziz telah menulis satu surat kepada Ibnu Hazm. Ibnu Hazm wafat pada tahun 120 Hijrah, untuk mengumpulkan hadis. Cumanya diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Ibnu Hazm. Dia tak sempat dia tak sempat apa untuk menyempurnakan compiler pengumpulan hadis. Wa kana awwalu man jama'al hadis, orang yang pertama mengumpulkan hadis adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang wafat pada tahun 125 Hijrah. Yang demikian tu pada awal 100 Hijrah, permulaan dia, dengan sebab perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dengan sebab apa? Dengan sebab perintah Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebab tu dia kena tulis juga. Kena tulis apa tu? Hadis. Tapi manhaj dia sedikit berbeza. Macam mana tariqah dia dalam penulisan kitabatul ahadis, kitab-kitab hadis yang mempunyai wahid. Tariqah dia berbeza. Cara dia tulis hadis ikut pada tempat dia yang sesuai. Contoh, hadis bab solat, dia akan datangkan hadis semua bab solat. Hadis bab puasa, semua bab puasa. Hadis bab haji, semua bab haji. Seperti itulah yang lain. Melainkan hadis yang mana illa ma katabahu lam yasilna minhu syai'un, melainkan apa yang ditulis tak sampai kepada kita sesuatu pun daripadanya. Itu tidak ditulis lah. Thumma tataba'at al-inayah bisunnah. Kemudian datanglah inayah, memelihara hadis sehingga tersebar luas riwayatnya sebagai natijah untuk litadwin al-ahadis. Okey, sehingga apa? Berturut-turutlah inayah dengan sunnah, sehinggalah tersebarnya riwayat tadi sebagai natijah untuk tadwinil ahadis, dan juga asar yang diriwayatkan daripada sahabat yang mana mereka telah berpecah-pecah di negara-negara yang berbeza. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan masuk lagi selepas ini mengenai dengan zuhurul ahadis al-maudu'ah, iaitu telah muncul hadis-hadis yang palsu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, natijah bagi mereka yang tak kumpulkan hadis pada zaman sahabat,
maka berpadalah dengan hafalan hadis yang ada dalam catatan masing-masing. Maka kita akan lihat begitu mudah sekali musuh-musuh Islam untuk menembusi soft-soft orang Islam, pijak mereka dan juga buat kerosakan kepada mereka. Okey. Telah muncullah maudhu' hadis palsu. Maka mereka telah rawaju, mereka telah lakukan banyak daripada hadis-hadis yang salah, nampak macam sedap, macam betul. Sebenarnya hadis tersebut salah. Okey, mereka buat untuk menghalalkan perkara haram, untuk mengharamkan perkara halal. Itu memang tak boleh lah. Ditambah lagi ada beberapa sebab. Di antaranya zuhurul firaq wa tawaif al mukhtalifah, iaitu telah zahirlah puak-puak yang berbeza-beza. Di antara ada yang satu puak dengan puak lain bermusuhan, ada satu puak dengan satu kumpulan lain, mereka adalah kita panggil apa? Bermusuhan, tidak sekepala. Musuh di sini bermaksud musuh agama. Seperti mana telah berbuat oleh zanadiqah. Zanadiqah siapa dia? Iaitu zindiq, orang yang sama macam orang munafik, zahirkan Islam tetapi sembunyikan kekufuran. Zindiq dengan apa? Dengan ulama. Zindiq dengan munafik sama. Okey. Dan di sana ada tambahan beberapa faktor yang lain, sebab yang lain. Antaranya, mereka ni banyak puak qabilah. Di antaranya ada yang beradawah diniyah, iaitu kita panggil pampasan agama. Pampasan apa? Pampasan agama. Seperti mana telah melakukan oleh Zindiq dan juga Yahudi, yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Qala Hamad bin Zaid, dia kata apa? Puak-puak Zindiq telah memaudhu'kan hadis 4,000 hadis untuk merosakkan agama mereka ke atas manusia. Contoh hadis yang mana maudhu', yang Umar ibn Musa ad-Dimashqi telah menyatakan min ahlil quruni tsani, daripada kurun yang kedua, haitsu qal, di mana dia telah berkata, innallaha idza ghadiba anzala al-wahya, sesungguhnya Allah Taala bila murka dia akan turunkan wahyu dalam bahasa Arab, wa idza radiya, bila mana Allah Taala tak murka dia turunkan wahyu dalam bahasa Farsi. Itu semua adalah palsu. Itu semua faktor yang mendorong kepada apa tu? Ijtihad birra'yi, ataupun perkembangan fiqh pada zaman sahabat. Yang kedua, at-ta'assub bil al-mazhabi min ba'd al-mazahib wal firaq bidafi'an min al-ghulu, iaitu ta'assub mazhab. Apa ta'assub mazhab? Ta'assub mazhab daripada sebahagian mazhab dan juga puak untuk membela siapa? Puak-puak pelampau kepada imam mereka, yang imam mereka salah pun mereka kata betul juga. Nak menguatkan pendapat imam mereka, walaupun pendapat imam mereka salah, tetap dikata betul. Maka mereka nak mengatakan imam mereka betul, pemimpin mereka betul, mereka datangkan pelbagai hadis-hadis palsu. Ulama Syiah mereka mengharuskan untuk diri mereka memalsukan hadis sebagai menguatkan bagi mazhab mereka. Contoh Imam Abatal Yusi telah berkata, dia kata apa? Syiah ini mereka riwayatkan hadis sangat banyak mengenai kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga mewajibkan khilafah kepada Sayyidina Ali. Maka Ahlussunnah wal Jamaah telah mengingkari perkara ini. Seumpama riwayat mereka
Apa dia? Anna najman saqata ala ahdi Rasulillah, bahawasanya bintang telah gugur jatuh ke bumi pada zaman Nabi SAW. Maka Nabi kata, unzuru man waqa'a fahuwal khalifah ba'di. Maka lihatlah orang siapa bintang tadi jatuh di mana, maka bintang tadi kalau jatuh di satu tempat, di rumah tempat seseorang, maka seseorang itulah yang akan nanti menjadi khalifah selepas aku. Mereka pun lihat, rupa-rupanya qad saqata fi dari Ali, maka telah gugurlah, jatuhlah bintang tadi di rumah Sayyidina Ali. Fa aktsarun nasu fi dzalikal kalam, fa aktsarun nasi, manusia pun banyaklah bercakap-cakap mengenai perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turun, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila ia telah terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahib kamu itu Nabi SAW tidak sesat dan juga tidak keliru. Perkara, jadi nombor 2 ini sebenarnya adalah hadis ini, hadis palsu. Hadis palsu. Sebab apa? Sebab nak menceritakan tentang bintang jatuh ke rumah Sayyidina Ali, nak bagi tahu dia layak untuk menjadi nabi. Itu semua rekaan. Fahadha hadis la yashukku dhu labbin fi annahu masnu'un murakkabun 'ala al-ayah. Ini adalah hadis yang tidak syak lagi. Ini adalah hadis tak syak lagi kepada orang yang mempunyai akal fikiran, bahwasanya ini hadis ini sebenarnya murakkabun 'ala adillatih, iaitu ditarkib masnu'an murakkab 'ala al-ayah, ditarkibkan dan dibuat secara tarkib. Yang kelima, raghbatu ba'dil fasaqa fi jam'i 'adadin katsirin minan nas hawlahum wa majaratul ahwa wal umara wa raghbati fi ma 'indahum. Sebahagian orang-orang fasik mereka suka untuk kumpulkan bilangan-bilangan yang banyak di kalangan manusia sekeliling mereka. Majaratun li ahwa'il umara wa bayyina wa raghabatin fima indahum. Yang keenam, tasahul ba'dul juhala, orang-orang jahil ni mereka tasahul, mereka ambil ringan. Fa wada'ul ahadith, mereka memaudhu'kan hadis dalam bab fadail dan juga targhib dan juga tarhib. Wa kana minhum man yaqul, di kalangan mereka ada orang yang kata, nahnu nukadzibu li Rasulillah, kami mendustakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la nukadzibu ala Rasulillah mislu wad'i ahadits fi fadail qiraati ba'd suratil Quran li targhibi an-nas fil Quran wa sarfahum 'anil fiqh. Memudahkan orang-orang yang jahil, mereka cipta hadis dalam bab fadail dan juga targhib tarhib di kalangan mereka, orang yang kata kami ni mendustakan kepada Nabi SAW, kami tak mau lagi berdusta kepada Nabi SAW, seumpama letakkan hadis palsu pada pembacaan sebahagian surah Al-Quran. Okey, hakadha, seperti inilah sesungguhnya satu jamaah di kalangan ulama bangun menentang perletakan ini untuk membela syariat, menjaga agama dan juga menjaga agama daripada direndah-rendahkan. Fatasaddu litamhisir riwayat, mereka berhadapan untuk menyucikan riwayat dan juga menjelaskan as-sahih min as-saqim wa wada'u qawaid wa dawabit, mereka letakkan disiplin-disiplin ilmu. Ibnu Sirin telah berkata, lam yakun yasaluna 'anil isnad, kalaulah tidak ditanya mengenai isnad,
falamma waqa'al fitnatu, apabila mana berlaku fitnah, yu'khadhu hadithuhum, maka diambillah daripada cerita mereka. Abdullah bin Mubarak dia kata al-isnad minad din walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad ada satu bahagian daripada agama, walau lal isnad, kalau tak ada isnad, laqala man syaa ma syaa. Pasti seseorang akan berkata apa yang dia nak mengikut kehendak yang dia nak. Cukup sekali itu kita akan belajar mengenai ijma' di kalangan tabi'in dan juga fatwa sahabat radhiyallahu taala anhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan, tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan boleh terus lari page Facebook kami Ustaz Tafizat Taqwa, boleh juga lari YouTube kami Ustaz Ilmu At-Taqwa. Di sana admin ada sediakan playlist untuk tuan-tuan puan-puan yang menghadiri pengajian kita secara online. Okey, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.